Hari ni aku bukan nak cakap pasal kenapa ramai unsub channel aku, tapi hari ni aku nak buat video tutorial macam mana nak buat magnify effect macam ending video yang aku tunjukkan tadi. So sebenarnya aku dapat ilham untuk buat efek ni daripada Running Man. Dulu aku tengok Running Man and ada someone tu tengah marah, tiba-tiba kepala dia jadi besar. So aku macam terinspirasi lah daripada editing tu. And then aku cuba buat dan sekarang aku dapat hasilkan efek tu sendiri. Tapi untuk pastikan efek ni jadi dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang elok, pastikan subjek tu tak bergerak terlalu banyak. Contoh macam sekarang aku ni, aku tak boleh gerakkan bahu terlalu banyak. Kalau aku gerakkan bahu terlalu banyak, nanti efek tu akan susah nak masking. So tanpa buang masa, jom kita pergi ke Premiere. Okay, so first benda yang kita nak buat ialah kita masukkan footage yang kita nak tu ke dalam sequence. Dan lepas kita dah masukkan dalam sequence, kita cari ada ke tak bahagian-bahagian yang kita nak magnify tu dalam sequence kita. Kemudian apa yang kita perlu buat ialah duplicate layer. Cara nak duplicate layer ni ialah dengan hold alternate dan juga drag. Lepas dah duplicate layer, tekan layer yang paling atas dan pergi ke effect control dan cari opacity. Bawah opacity tu dia akan ada 3 logo, satu ellipse yang bulat, rectangle yang petak dan juga pen. So pen ni macam free masking, kita boleh buat bentuk macam mana pun yang kita nak. Untuk case ni aku boleh gunakan pen ataupun ellipse. So untuk memudahkan kerja aku gunakan ellipse je, tak perlu nak tambah-tambah point lagi. Kemudian kita boleh naikkan fader. Sebenarnya fader ni tak wajib, tapi aku suka naikkan fader sebab dia nampak lebih professional, dia nampak lebih effortless. Sebab bila kita buang fader, dia nampak macam terlalu try hard untuk jadikan efek tu perfect. Tapi sebenarnya efek ni tak boleh dijadikan perfect, nanti akan jadi misleading. Kalau kita tengok, kalau dia ada fader, kita boleh nampak yang oh, dia sebenarnya magnify. Tapi kalau kita buat tak ada fader, orang takkan tahu tu memang besar ke tak. Dan kalau terlalu besar, dia akan nampak pelik. Jadi cara yang terbaik ialah letakkan fader. Ikut suka korang nak letak berapa banyak fader. Lepas dah settle bahagian masking, kita turun ke bahagian sequence dan cari logo mata untuk layer yang pertama. And tekan logo mata tu untuk disable layer bawah, untuk kita tengok sama ada masking kita tu dah elok ataupun tak. Kalau tak elok, kita boleh ubah lagi masking kita sampai jadi yang perfect ataupun yang macam mana yang kita nak. Lepas korang dah settle ubah apa yang korang nak, korang boleh tekan balik logo mata yang tadi korang dah tekan tu untuk enable layer yang bawah balik. Seterusnya apa yang kita perlu buat ialah untuk nest. So nest ni cara dia senang je, cuma right click footage yang kita nak nest tu and then cari nest. Boleh letak apa-apa nama yang korang nak. Contoh untuk aku sekarang ni, aku nak letak nama magnify. Lepas dah nest, korang boleh tekan nested sequence korang tu and then korang pergi ke effect control dan cari anchor point. Tekan pada tulisan anchor point tu dan korang akan nampak pada dalam frame korang ada satu titik tu, betul-betul kat tengah. Dan kita nak gerakkan anchor point tu ataupun titik yang dekat-dekat dengan frame tu. Untuk kes sekarang ni aku nak besarkan kepala, tapi aku tak nak dia macam lari daripada leher. Jadi aku nak pinkan anchor point tu pada bahagian leher, sebab leher yang akan menyambungkan kepala dengan badan aku. Tapi of course benda ni ikut kreativiti korang sendiri. Kalau korang rasa letak kat lain lagi nice, lagi cantik, lagi korang suka, korang boleh buat ikut suka korang. Ni cuma cara yang aku buat. Lepas dah adjust anchor point, kita boleh terus main keyframe untuk scale. Tekan button stopwatch kat tepi scale untuk start keyframing. Lepas dah tambah keyframe pertama, undur beberapa frame untuk tambah keyframe kedua. Ok, kat sini selalunya yang baru start main keyframe akan pening nak undur berapa frame. Untuk aku, setting kamera aku ni aku guna 25fps dan biasanya aku akan guna frame 15 ke 5 frame. Contoh untuk footage ni aku nak dia cepat, jadi aku gunakan 5 frame saja. Tapi of course lah, ikut suka korang sebab ni ialah personal preference sahaja. So untuk undur 5 frame, kita boleh tekan left arrow 5 kali, ataupun nak lagi senang, kita boleh hold shift dan tekan arrow key sekali je. Dia akan terus lompat 5 frame. Kemudian buat keyframe untuk hujung footage pula. Jangan lupa untuk gunakan jumlah frame yang sama dengan yang mula-mula tadi. Contoh, aku mula-mula guna 5, yang belakang ni pun aku nak guna gap dia 5 frame. Kalau kita pastikan gap antara keyframe tadi tu konsisten, kita akan dapat footage yang lebih smooth dan lebih konsisten. Kalau aku nak play footage yang aku dah edit ni, dia nampak ok, tapi aku rasa tak cukup smooth. Jadi kalau nak tambah extra smoothness ialah dengan cara tambahkan ease in dan ease out. Pada keyframe yang belah kanan kita tambah ease in dan sebelah kiri kita tambah ease out. So yang ni korang mesti boleh hafal je sebab benda ni dia agak technical. And then kita buat benda yang sama juga untuk keyframe yang last. Sebelah kanan ease in dan sebelah kiri ease out.
Sekarang ni aku buat keyframe dengan jarak 5 frame je, jadi dia punya efek tak kelihatan sangat. Jadi aku nak tambah satu lagi extra step untuk buatkan video dia lebih smooth. Tapi of course korang boleh skip step ni kalau korang tak nak, ataupun kalau korang rasa complicated. Cara dia, aku akan tekan arrow kat sebelah logo stopwatch ni. Dia akan keluar benda-benda yang susah nak faham. Tapi tak apa, kita nak tengok graph dia saja. Kita tak nak tengok benda-benda yang complicated tu. Tekan pada keyframe yang kita dah ease in, bukan yang ease out. Dan tarik benda yang berwarna biru ni dan pastikan dia mendata dan tak sengit ke atas ataupun ke bawah. Buat benda yang sama juga untuk keyframe yang terakhir. Pastikan dia pada keyframe yang dah ease in, bukan yang ease out. Dan tu saja, korang dah boleh nikmati efek yang korang dah buat. Kenapa ni? Efek ni sebenarnya sangat berguna. Contohnya shot botol air ni. Aku nak highlightkan label pada botol air ni. Kalau aku zoom, resolution akan nampak teruk sebab semua akan pecah. Tapi kalau guna magnify effect ni, resolution akan stay kecuali untuk bahagian yang kita magnify tu saja. Dan bahagian lain dalam frame tak terjejas langsung. Kita tak akan perasan pun resolution tu dah pecah sebab kita cuma besarkan sebahagian daripada frame sahaja. Tapi mungkin korang dah shoot 4K, so korang tak ada masalah nak zoom sesuka hati kan. Ok, aku bagi contoh untuk gaming. So kalau korang ada video gaming dan ada orang chat tapi korang tengah clutch, so kalau zoom pada chat saja, orang takkan nampak apa yang terjadi kat dalam game tu. Orang cuma nampak chat. Tapi kalau kita magnify chat tu, dua-dua boleh nampak. Audience yang tak nak baca chat, dia boleh tengok gameplay. Dan audience yang nak tahu pasal chat, dia boleh tengok chat tu sambil tengok gameplay juga. Tapi of course ni semua cumalah personal preferences. Kalau korang tak suka, korang tak payah buat. Kalau korang suka, korang boleh try buat. Dan kalau korang buat, korang boleh tag aku sebab aku nak tengok macam mana hasil kerja korang. Jadi itu saja untuk video kali ni. Ada apa-apa komen dengan aku punya ala-ala short film pada intro tu, boleh tinggalkan komen kat bawah. Dan kalau korang ada nak minta aku buat video tutorial lagi ke, video-video tutorial yang efek-efek yang aku pernah buat, jangan yang aku tak pernah buat, sebab mungkin aku tak buat tu sebab aku tak boleh. Jadi boleh tinggalkan komen kat bawah dan insyaAllah aku akan baca komen korang. Terima kasih kerana tengok video ni daripada awal sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau korang belum subscribe, dan like. Kalau korang tak suka video ni, korang boleh tekan dislike tapi 2 kali. Dan kalau korang tak suka video ni, korang tinggalkan komen apa yang korang tak suka tentang komen ni, supaya aku dapat menang algoritma YouTube dan lagi ramai orang boleh nampak video aku ni. Dan jumpa lagi in the next video. Bye!